Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Tafadhal. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa lam sallu wa jarimu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima wa ulumikum fid darain, amin. Amin. Wa qawluhu hina qadima al-madinata zarfun lija'a wa dhamiru fi qadima li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hina qadima al-madinata zarfun lija'a, zaraf kepada ja'a. Maksud ja'a Salmanul Farisi hina qadima al-madinata, telah datang Sayyidina Salman Al-Farisi ketika beliau sampai di Madinah. Gitu. Jadi dia zaraf kepada ja'a, wa dhamir fi qadima li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Wa qawluhu hina qadima al-madinah wa qawluhu bima'idatin al-ba'u li-ta'diyati ma'al musahaba wal ma'idatu khiwanun 'alayhi ta'am wa illa fahuwa khiwanun la ma'idah kama fi as-sihah fahiya min al-ashya'i allati takhtalifu asma'uha bi ikhtilafi awsafiha. كالبستان فإنه لا يقال له حديقة إلا إذا كان عليه حائط، وكالقدح فإنه لا يقال له كأس إلا إذا كان فيه شراب، وكالدلو فإنه لا يقال له سجل إلا إذا كان فيه ماء، وهكذا. Ini faedah penting. Qauluhu bima'idatin al-ba' lit-ta'diyah ma'al musahabah. Tamam. Dah. Sebab syarah benda ini semua orang faham. Wal ma'idah khiwanun 'alaihi ta'am. Ma'idah maknanya bekas yang padanya ada makanan. Jadi kalau ma'idah dia ada khiwan ni bekas macam talam tu yang ada makanan di dalamnya dipanggil ma'idah. Wa illa fahuwa khiwanun la ma'idah. Kalau tidak dia jadi talam saja, tak disebut sebagai ma'idah. Jadi nak disebut ma'idah mesti ada makanan di dalam bekas makanan tadi. Kalau tak ada makanan dipanggil khiwan. Kama fi as-sihah fahiya min al-ashya' allati takhtalifu asma'uha bi ikhtilafi awsafiha atau takhtalifu asma'uha bi ikhtilafi awsafiha. Ini termasuk dalam benda yang berbeza namanya dengan berbeza sifatnya. Contoh kalbustan. Al-bustan fa innahu la yuqalu lahu hadiqah illa idza kana alaihi ha'id. Jadi hadiqah ataupun kebun, taman ini dipanggil ketika ada pagar ya. Kalau ada pagar maka dipanggil hadiqah. Nah, kalau tidak dia akan dipanggil bustan. Maksudnya kebun biasa tak ada pagar dipanggil bustan. Ada pagar dipanggil hadiqah. Beza daripada pagar tu. Wa kal qadah qadahi fa innahu la yuqalu lahu ka'sun illa idza kana fihi syarab. Tentu juga mangkuk bekas, gelas dan sebagainya dipanggil ianya gelas kalau dalam tu ada air. Tamam? Jadi kalau kata ni penggunaan dalam bahasa, contohnya hatil qadah, kita kata hatil qadah maksudnya dibawa bekas air yang kosong, tak ada air dalam tu. Tapi kalau kata hati ka's, tolong bawakan Ka'sun tak diminta melainkan air ada dalam tu. Faham tak? Illa idza kana fihi syarabun. Wa kadalwi idza fa innahu la yuqalu lahu sajlun illa idza kana fihi ma. Itu juga dengan cebok. Cebok air tak dia akan dipanggil sajlun melainkan dalamnya ada air. Kalau tak ada air dipanggil dalwun. Dalwu tidak ada air, sajlun ada air dalamnya. Benda sama tapi nama dia berbeza bila mana ada sesuatu sifatnya berbeza. Hina idzin. Wa hina idzin faqaluhu 'alaiha rutabun li ta'yin ma 'alaiha min at-ta'am. Jadi ini ma'idah 'alaiha rutab. Maksudnya khiwan
bekas, yang di atas bekas tadi diletakkan dengan rutab, maka bekas tadi dipanggil ma'idah. Alaiha rutab dita'yini ma 'alaiha minat ta'am, makanan apa yang ada di atas khiwan tadi, binaan ala anna rutaba ta'amun. Jadi ini kalau kata kita maksudkan rutab tadi adalah makanan. Wa amma ala annahu fakihatun la ta'amun, takunu al-ma'idatu musta'aratan huna lidh-dharfi. Jadi kalau kita anggapkan bahawa rutab tadi bukan makanan tetapi sebaiknya buah-buahan, maka takunul ma'idatu musta'arah huna lidh-dharfi. Di ma'idah tadi hanya dipinjam sebagai tempatnya sahaja. Dharf maksudnya sebagai tempat meletakkan makanan tersebut daripada buah-buahan tadi. Hakikatnya yang diletakkan di atas khiwan, kalau diletak makanan, ta'am, baru dipanggil ma'idah. Kalau diletak buah-buahan bukan termasuk dalam ta'am. Beza. Terus wa innama sumiyat ma'idatan li'annaha tamilu bima 'alaiha ay tataharraku. Wa qila li'annaha tamilu man hawlaha mimma 'alaiha ay tu'tihim. فهي على الأول من ماذا إذا تحرك وعلى الثاني من ماذا إذا أعطى وربما قيل فيها ميدة كقول راجس وميدة كثيرة الألوان تصنع للجيران والإخوان. Ya. Dinamakan ma'idah sebagai ma'idah. Kenapa? Li'annaha tamidu bima 'alaiha ay tataharraku bima 'alaiha. Wa qila li'annaha tamidu man hawlaha mimma 'alaiha ay tu'tihim. Jadi li'annaha tamidu bima 'alaiha ay tataharrak. Ini kerana ia menggerakkan bima 'alaiha, dengan apa yang ada di atas ma'idah tersebut. Dan kemudian yang kedua, makna bagi ma'idah adalah li'annaha tamidu man hawlaha mimma 'alaiha tu'tihim, diberikan kepada orang yang ada di keliling bekas makanan tadi dengan apa yang ada di atas bekas tersebut. Jadi daripada dinamakan ma'idah dengan nama yang pertama li'annaha tamidu bima 'alaiha, itu diambil daripada perkataan mada idza taharraka. Yang dengan makna yang kedua li'annaha tamidu man hawlaha mimma 'alaiha, maka itu daripada perkataan mada idza a'ta. Jadi mada ada dua maksud. Mada bermakna tataharrak, mada bermakna a'ta. Mada dengan maksud digerakkan, mada dengan maksud diberikan. Sebab itu disebut dalam, kadang-kadang dipanggil juga maidah, bukan ma'idah saja. Maidah. Nama lain bagi ma'idah. Seperti kata dalam Rajas, Qaulir Rajiz, ada seorang penyair, dia letakkan bahar Rajas, wa maidatin kathiratul alwani, makanan yang banyak jenisnya, tusna'u lil jirani wal ikhwani, yang kita lakukan, yang kita buat untuk jiran dan juga teman-teman kita. Terus dipanggil maidah. Ada dua lah, ma'idah, maidah. Qauluhu 'alaiha rutabun hakadha fi hadhihi riwayah wa la yu'ariduha ma rawahu at-Tabrani 'alaiha tamrun li'anna riwayat at-tamri dha'ifah. Baik, di sini ada disebut 'alaiha rutab. Rutab beza dengan tamr. Rutab kurma basah. Tamar kurma kering. Jadi ini dalam riwayat ini, wala yu'ariduhu ma rawahu at-Tabrani 'alaiha tamrun. Jadi ini taklah bercanggah dengan riwayat al-Imam at-Tabrani yang menyebutkan bahawa di atas ma'idah tadi ada tamr. Kenapa? Lianna riwayat at-tamri dha'ifatun. Karena riwayat dengan tamar itu dha'ifah. Jadi yang kuatnya bima'idatin 'alaiha rutab. Manakala riwayat bima'idatin 'alaiha tamr itu dha'if. Wala yu'ariduha aidan ma rawahu Ahmadu والبزار بسند جيد عن سلمان فاحتطبت حطبا فبعته فصنعت به طعاما فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi dalam riwayat yang lain disebut, kata Sayyidina Salman, kata aku mencari kayu api, kemudian aku jual kayu api, kemudian aku buat makanan untuk Nabi. Jadi dalam hadis yang dalam riwayat Imam Ahmad dengan Imam Bazzar dengan sanad yang jayyid, kata beliau bawa pergi jual kayu api dulu, kemudian buat makanan, bukan buat rutab saja. Baik. Wa ma rawahu at-Tabrani bi sanadin jayyid,
Dan juga dalam riwayat Imam Tabrani, fashtaraitu lahma jazurin bidirhamin thumma tabakhtuha. Aku beli daging jazur. Daging jazur apa daging apa? Kambing ke unta? Jazur kambing tak ingat lah. Faja'altuhu qas'atan min sarid. Fahtamaltuha ala atiqi. Kemudian aku buat satu bekas qas'ah. Qas'ah ni bekas yang boleh dimakan lebih kurang 10 orang. Dibuat sarid. Sarid ni kalau bahasa Mesir dipanggil fattah. Ada nasi dalam tu, kemudian dia ada daging, kemudian dia ada roti campur dengan sup. Dia gabung semua sekali. Apa dia Zul? Unta. Jadi aku membeli daging unta dengan harga 1 dirham. Kemudian aku masak dan aku jadikan daging tersebut dalam satu bekas daripada sarid. Sarid ni fattah ataupun makanan tradisi sana lah. Fahtamaltuha ala atiqi. Dan ni sarid ni kira sedap sekali lah, kerana dia campuran macam-macam. Dia ada nasi, dia ada roti, dia ada sup, dia ada daging. Fahtamaltuha ala atiqi. Dan aku bawa di atas tengkuk aku ni, bawa macam ni. Orang besar lah ni. Summa ataitu biha hatta wada'tuha baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bawa letak di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihtimali ta'addudil waqi'ah. Jadi, kenapa tidak bercanggah? Ada riwayat kata dengan tamar. Baik, tamar tak ada masalah sebab tamar riwayatnya dhaif. Baik, kalau riwayat yang jayyid pula riwayat Imam Ahmad dengan Imam Bazzar yang kata Imam Sayyidina Salman bukan hanya bawa rutab saja, masak lagi. Dia masak makanan. Riwayat daripada Imam At-Tabrani lagi jelas lagi masak apa. Bukan sekat masak saja, kita kalau sebut masak saja, masak apa? Ini masak daging unta, buat sarid lagi, kemudian bawa pula dengan qas'ah bekas besar, boleh makan 10 orang lebih, dibawa diletak di depan Nabi SAW. Jadi banyaklah dia punya riwayat dia. Jadi kalau kita nak gabungkan riwayat di sini, boleh jadi kita katakan bahawa mungkin jadi banyak kali peristiwa tersebut. Ada peristiwa hari waktu tu Sayyidina Salman bawa mai dengan rutab. Ada waktu Sayyidina Salman bawa dengan lahmu jazur, dengan sarid. Atau mungkin dalam maidah tu, bekas makanan tadi ni, kalau kita kata tadi kan rutab tadi, adakah dia ta'am ataupun fakihah, makanan ataupun dia buah? Kalau kita katakan dia buah, maka digunakan istilah maidah hanya sebagai pinjaman sajalah. Dia meminjam saja untuk letak buah tadi. Hakikatnya nak sebut maidah mesti letak ta'am, bukan tak fakihah. Mesti letak makanan, bukan letak buah. Letak buah dia tak panggil maidah. Faham? Jadi gabungkan, kalau digabungkan riwayat ni, maksudnya di atas hidangan tadi ada sarid, kemudian ada rutab, dan ada lagi macam-macam makanan. Bukan hanya rutab sahaja. Jadi rutab ni jadi macam side dish lah. Jadi makanan sampingan yang nak diberikan makan kepada Nabi SAW. Ataupun disebutkan rutab di sini kerana mungkin tu lagi banyak dibandingkan dengan sarid. Sebab beli dengan 1 dirham saja daging jazur. Boleh? Au annal ma'idah ni tengok. Ataupun annal ma'idata kanat mustamilatan 'ala ar-rutab. Ataupun bekas makanan tadi, ma'idah tadi, dalamnya ada rutab, wa 'ala sarid, ada sarid, wa 'ala lahmi, kemudian ada daging. Wa khussa ar-rutab bi kaunihi al-mu'zam. Tu. Kenapa dikhususkan rutab dalam sebutan? Kerana dia paling banyak tadi. Sarid tak nak banyak mana, lahmu jazur tak banyak mana. Yang banyaknya rutab, maka disebutkan rutab. Nampak rutab lagi banyak daripada yang lain. Faham ni tak? Penting baca syarah. Terus. Qaluhu fawdi'at lil-bina'i lil-maf'ul wa fi aktsari nusakh fawada'aha. Dalam riwayat sebahagiannya menyebut fawdi'at. Dalam riwayat kita baca ni fawdi'at. Dalam kebanyakan nuskah dibaca fawada'aha. Yani fawada'a Salman al-ma'idah. Sayyidina Salman meletakkan bekas makanan tadi baina yadayhi Rasulillah alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi diletakkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu fa qawluhu faqala ya Salman ma hadha ay ma hadha rutab hal huwa sadaqatun aw hadiyah.
Jadi di sini Sayyidina Nabi tanya, "Ya Salman, ma hadha?" Wahai Salman, ni apa ni? Ai ma hadha rutab? Ni rutab ni apa dia ni? Hadiah ke sedekah? Itu maksud Nabi. Bukan Nabi tanya tentang hakikah dia, kerana Nabi pun tahu. Nampak rutab depan nak tanya lagi, ni apa dia ni? Rutab. Nak Sayyidina Salman tahu, kata Nabi bukan tanya yang tu. Nabi nak tanya ni hadiah ke sedekah? Kita kalau orang Melayu kita kan boleh jenis tanya soalan-soalan ni. Nampak depan mata dah. Lepas tu tanya tu sekadar nak pastikan. Orang cerdik yang reti, dia takkan cepat duk pangkah orang. Tu kita kalau bercakap dengan orang kena jaga. Contohnya kalau kawan kita tanya, "Mana ni?" Takkan tak nampak kot. Mana dah tak nampak dia tanya. Betul tak? Kan kita akan cepat sebut yang tu. "Mana apa ni sekian-sekian benda tu?" Dia kata, "Tu depan enter takkan tak nampak." Uish. Dia kata, "Saya tak nampak buat macam mana?" Jangan cakap macam tu. Hak tu menyakitkan hati. Mana benda tu? Tu. Pada depan. Mana tak? Tu. Nampak? Cari tak jumpa lagi. Mana? Pergi ambil dia. Nah ni. Tak nampak. Depan enter tak ni? Sebut yang tu kan lagi bagus daripada tu depan dia tak nampak. Apa? Ni mata tengok kok mana. Habis tambah penyang. Nampak tak? Dan kali orang jadi susah nak muamalah dengan kita. Sebab ucapan kita. Jadi kalau kadang sebab tu kita kena jaga ucapan kita. Dengan kawan-kawan kita kena jaga. Kerana kawan-kawan kita ni nanti akan bawa tentang sikap kita. Macam mana kita bercakap dengan dia waktu kita kawan dengan dia. Kalau kita cakap baik dengan dia, insya-Allah. Tapi kalau kita ni cakap jenis lepas dengan dia, nanti dia kata, dia ni cakap lepas. Tanya sikit je pun, kuru dia ada boh kita. Supaya kita melakukan kesalahan besar seperti berzina. Kan? Jadi kalau kata orang tu, kadang kita orang Melayu tengah duduk basuh kereta, tanya, "Nak buat apa tu?" Saja dia tanya. Saja basuh kereta, hari ni rehat-rehat. Tu nak tanya sebenarnya. "Nak buat apa tu?" Kan? Kata ada rehat-rehat ni, saja tak ada kerja apa hari ni, basuh kereta. Yang nak tanya tu tak ada kerja tu. Tak ada kerja apa hari ni tu yang duduk basuh kereta tu. Malah nak pergi kedai tu. Hak tu baru sembang dia elok. Tapi kalau tu buat apa tu? Basuh helikopter. Kan? Saja ni, takkan tak nampak ni. Ni helikopter orang panggil. Alah, orang pun tahu tu kereta. Saja orang tanya tu nak pergi bersembang. Tapi yang kamu pergi sambung dengan helikopter tu, nak bagi tahu kata seolah macam dia tu tak erti benda tu. Tujuan nak bagi apa tu? Dia nak bagi sakit hati. Dia tanya bukan nak bagi sakit hati kamu. Dia tanya tadi nak bagi ada perbincangan. Tapi orang kita ni kerana tidak ada adab, dia lari daripada adab dan suka sangat pengaruh dengan filem. Tu kartun, tu cerita lawak Melayu lah tu. Dalam lawak Melayu ditunjuk cerita macam tu, lepas tu orang tiru. Buat dekat kawan-kawan dia. Akhirnya habis hilang adab. Tengok Nabi tanya macam mana. "Ma hadha ya Salman?" Sayyidina Salman tak kata, "Hadha rutab ya Rasulullah." Hadha rutab. Arafta? Kamu tahu ni rutab? Kamu orang mana? Orang Malaysia ke tak tahu rutab ni? Tak. Dia tahu Nabi nak tanya maksud dia ni sedekah ke hadiah. Pendek jawapan dia. Lepas tu falaisa as-su'alu an haqiqatihi kama huwa al-mutabadar. Kerana soal bukan daripada apa ni hakikah, bukan nak tanya ni apa dia ni, ni rutab ke, ni tamar ke, ni apa. Sebab Nabi lebih tahu daripada dia. Min at-ta'bir bima. Sebab Nabi ta'bir dengan ma hadha ya Salman li'annahu yas'alu bima 'anil haqiqah. Nampak tak? Jadi kalau mutabadar biasanya soalan kalau ditanya dengan ini ditanya tentang hakikah. Benda apa ni? Ma hadha ya Salman wa innama 'abbara bima isyaratan ila anna asy-syai'a biduni li'tibari asy-syar'i. Anna asy-syai' ila anna syai' biduni i'tibari asy-syar'i ka'annahu la haqiqata lah. Jadi soalan Nabi takbirkan dengan di sini bagi isyarat bahawa sesuatu yang tidak diiktibarkan dengan iktibar syarak, maka dia seolah-olah la haqiqata lah. Nampak tak? Seolah-olah la haqiqata lah. Tidak ada hakikat padanya. Jadi biasanya ditanya tadi ni kepada haqiqatus syai' yang mana diiktibar dengan syarak. Itu baru ditanya dengan Faham? Jadi kalau kata dimaksudkan tadi dengan tadi dengan maksud asy-syai' apa sahaja tanpa iktibar dengan maksud iktibar syar'i ka'annahu la haqiqata lah, ataupun bukan dengan iktibar untuk tanya maksud tadi dengan istilah. Itu. Ada ayat ni dalam Kahf. Ni ayat ni. Apa dia ni? Saya tanya apa dia ni? Bukan dia jawab ni. Tu ayat tu. Apa ni? Ayat tu tak nampak ayat tu. Bukan saya tanya ayat.
Saya pun tahu apa dia. Bonti. Mana ni? Siraj. Apa tu? Buka balik. Tahu ti tu. Apa tu? Macam tekan tu buat apa? Tu batai bang. Tu macam mana? Apa? Ni memori ni penuh. Allah. Berapa je? Live dalam Facebook memori penuh tak? Oh, dia save dalam tu Sebab boleh nasi. Nukman mana Nukman? Nukman tak ada. Ada siapa yang boleh guna? Okey ni. Amin. Dah aku ni ada wifi ada. Datang grup ya. Tu kena admin lah. Nah, buat live baru cuba tengok. Buat live baru. Lah, ni tu Bonti. Ada dulu boleh. Live baru boleh. 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 Baik. Wa innama nadahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ya Salman jabran liqatirih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Salman dengan gelar ya Salman. Nabi tak tanya ma hadha? Tak, Nabi sebut ya Salman ma hadha? Ini jabran liqatirih, untuk nak menenangkan hati dia, melayan beliau pada waktu tersebut. Dia maksud jabran liqatir, maksudnya apa dia? Melayani beliau. Wala'allahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alima ismahu bi nurin nubuwah atau bi ikhbari man hadar atau annahu laqiyahu qabla dhalika wa arafa ismahu. Atau mungkin kerana Nabi mengetahui nama Sayyidina Salman. Sebab kalau ikut riwayat di sini, Sayyidina Salman kali pertama jumpa dengan Rasulullah. Jadi kalau kata kali pertama jumpa Nabi, sebenarnya orang yang kita tak kenal nama dia, tapi Nabi sebut tu ya Salman mahadha, Nabi kenal dah dengan nurun nubuwah, dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada orang bagi tahu kepada Nabi, boleh jadi ada sahabat bagi tahu kata ni Salman nama dia, maka Nabi berkata ya Salman mahadha. Ataupun Nabi pernah bertemu dengan beliau sebelum tu, ada ihtimal lah. Tapi Al-Imam Bajuri rahimahullah meletakkan pertama dulu nurun nubuwah, maksudnya lebih akrab, maksudnya dah sampai-sampai itu Nabi kenal dia terus pada waktu tu dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa innama qawluhu faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabi. Abarahu Nabi 'ala wa billami fima ya'ti li'anna al-maqsuda min as-sadaqati ma'na at-tarahhum wa min al-hadiyati ma'na al-ikram. Jadi sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Pada sedekah digunakan ala, pada hadiah digunakan lam. Hadiyatun laka. Nampak tak? Kenapa? Li'anna al-maqsuda min as-sadaqah ma'na at-tarahhum. Karena makna bagi sedekah maksudnya tarahhum, kesian. Wa min al-hadiyati ma'na al-ikram. Manakala makna bagi hadiah adalah memuliakan, maka digunakan lam. Beza ala dengan lam pada waktu itu. Wa syarraka huna bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ashabihi. Kemudian hadiahnya sedekah di sini disekalikan antara Nabi dengan para sahabat. Betul disebut sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Sedekah kepada kamu ya Rasulullah dan juga ke atas sahabat-sahabat kamu. Tetapi pada hadiah diberikan hanya kepada Nabi SAW saja. Hadiyatul laka ya Rasulullah. Diberi saja kepada Nabi saja, tidak kepada
orang lain. واختصر فيما يأتي عليه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الأصحاب يشاركونه في المقصود من الصدقة وأنه مختص بالمقصود من الهدية. Jadi واختصر فيما يأتي, فيما يأتي pada hadiah, itu maksud فيما يأتي, tapi dikhususkan hanya kepada Nabi pada hadiah sebagai isyarat bahawa para sahabat bersekali dengan Nabi SAW fil maqsudi minas sadaqah. Maksudnya kalau kata seorang tadi bagi untuk dengan tujuan kesian, maka dia akan gabung dengan semua sekali orang yang ada di tempat tersebut. Tapi kalau bagi dengan maksud untuk ikram, maka dia hanya khusus kepada orang yang kita nak bagi hadiah tadi. Sebab itu dia beza di antara hadiah dengan sadaqah. Dan hatta uslub pun berbeza. Sadaqatun alaika wa ala ashabik. Dan ala ni kalau masuk dengan yang baik, jadi baiklah. Itu sebab tu kita sebut Assalamualaikum. Tak sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab ada Assalam, maka alaikum jadi elok. Tapi kalau tak ada salam di depan, alaikum tu jadi tak elok. Tamam? Betul. Kalau doa ala dengan li jadi beza tu. Doa. Doa ala maksudnya doa dengan kehancuran. Doa li maksudnya doa dengan kebaikan. Sebab tu ada kawan-kawan, ada pelajar-pelajar Mesir pergi jumpa dengan Masyaikh, kata, ya Sayyidi, nak cakap kat Syekh, suruh doa kat dia. Doa alayya. Pergi tu. Dia tak suruh Syekh doa kat dia. Pak Isa dekat dah ni. Pergi jumpa Syekh Maulana, doa alayya. Mampu. Syekh angkat tangan, nak doa apa? Doa laknat. Baru doa alayya maksudnya apa dia? Doa dengan tak elok. Kalau nak jumpa, nak suruh Syekh doa yang elok-elok, ud'u li ya Sayyidi. Guna lam, bukan guna ala. Itu uslub. Dia bilang, ud'u alayya ya Sayyidi. Allahumma al'anhu, Allahumma al'anhu. Dan suruh doa dengan tak elok kan. Sebab tu apa ni, yang tu akan kita dapat kalau kita muamalah. Kadang ditegur oleh Arab. Wallahu a'lam, saya apa ni, yakni masyayikh sendiri sebut, hatta Syekh Habib Mahdi sendiri sebut, Arab Mesir ni antara orang yang ramah, suka bercakap dengan kita. Dan yang kedua, dia akan betulkan ucapan kita dalam keadaan yang tidak menyakitkan kita. Dia tak gelak kat kita. Kalau kita tersalah, dia tak gelak. Dia tahu apa cakap macam tu. Payahlah kita jumpa orang Arab macam tu. Arab Mesir ni payah nak jumpa macam tu. Nah, kalau kita sebut silap sikit, dia macam tak tahu tu. Sebut silap sikit lah. Contohnya syari', contohnya hayyul ashir. Kalau kita sebut ashir, laju sikit, tak ada mat. Ashir jadi ashir. Hayyu ashir. Hayyu ashir. Hayyu ashir. Hayyul ashir. Hayyul ashir. Dia betul terus waktu tu. Sebab apa dia buat macam tu? Kerana dia nak betulkan lidah kita. Sebut tu tak betul tadi ni. Aku tak pernah dengar. Macam tu sekali. Nah, dan kemudian dia akan betulkan kita bila bercakap dengan dia, dia tak akan ubah lahjah dia jadi lahjah Ajam. Dia akan tetap dengan lahjah Misri dia. Tidak kalau kita cakap. Perasan orang Mesir kalau macam tu cakap ni. Cakaplah macam mana dengan dia pun, dia tak akan ubah nak bagi kita ni rasa senang, nak bagi faham. Contohnya, kalau kita cakap tu dengan bahasa Fusahah, dia akan cakap juga dengan bahasa Fusahah, tapi nak raikan kita tu sampai dia guna bahasa yang lain tu, macam Arab apa ni di Saudi. Saudi kalau cakap, ya Allah. Nah, dia kata orang panggil apa kalau kita nak abang kata pi terus kan. Ya. Sidah tu mungkin ada bahasa dia apa. Bila ada bahasa lagi sim-sim. Sim-sim, lepas tu lagi apa lagi? Maklum. Kalau kita kata anta arafta? Dia kata, "Na'am ana arif." Kalau kita Arab Mesir sebut itu ana arif. Dah kata dah, maklum. Maklum dia tahu. Tak guna ana arif ke apa semua, dia guna maklum, hadza maklum. Guna bahasa dengan Bangladesh tu. Cakap macam Bangladesh cakap. Dia lepas tu kata Habib Ahmad Mahdi, Arab Mesir ni dia jaga betul dia punya bahasa dia. Tu kalau kita bercakap ni tak rugi. Pergi bercakap dengan dia. Yang kedua, dia suka bercakap dengan kita. Duduk saja kita main tanya. Minin? Anta sini? Semua Cina semua. Kita nak marah Tapi sebenarnya dia nak ramah dengan kita, tapi dia tak tahu cara. Dan duk main-main kita. Ada pemain pun ada jugalah.
Kan ada pemimpin pun ada juga, tu tak layan ya. Tapi kadang ada hak sembang betul, hak baik kita boleh sembang dia. Beza dengan Arab luar. Arab luar tak sembang, dia tak sembang. Arab luar daripada Saudi, daripada mana saya kenal lah, hak saya duk pi negara-negara ni, tak sembang kita, dia tak sembang kita. Dia buat tak tahu. Arab Mesir tak ada sembang. Dia bagi bila dia sembang macam tu, kata Syekh Habib Ahmad Makhdi, dia kata dalam satu majlis di Ruak Jawi, dia kata bila dia sembang, maksud dia apa dia? Nak suruh kita ni bahasa kita jadi cepat. Sebenarnya dia kata pelik kalau pelajar Mesir duduk di Mesir tak erti bahasa Arab. Kerana orang Arab Mesir ni suka bercakap dengan orang. Tiba-tiba kamu tak bercakap dengan mereka. Pelik eh? Lainlah duduk di negara kot belah Khalij ke, orang Khalij sebelah-sebelah apa ni, Saudi apa semua tu. Depa tu jenis sombong sikit, tak bercakap dengan orang. Kalau tak bercakap, dia tak bercakap. Kita bercakap pun depa layan. Jenis tu. Hak jenis jubah apa ni sempit kat ni. Jenis pakai jubah jenis. Tu. Arab Saudi kan. Jenis tu kalau tak sembang, tak sembang. Beza dengan Arab daripada Mesir. Mesir ni dia ajaib. Kena pergi Mesir. Pergi sebagai pelajar. Pergi mengaji di sana. Baru kita tahu. Baik, terus. قالوا فقال ارفعها ظاهره أنه أمره برفعها مطلقا ولم يأكل منها أصحابه صلى الله عليه وسلم ووجهه بعضهم بأن المتصدق تصدق به عليه وعليهم. Jadi kata mana tu? Irfa'ha zahiruhu annahu amarahu biraf'iha mutlaqan walam yakul minha ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zahir pada perkataan Nabi, irfa'ha, angkat. Bila dia kata ya Rasulullah ini hadiyatun alayka, sadaqatun alayka wa ala ashabik. Tak. Maka Nabi kata irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Jadi bila maksud perkataan tu zahir, irfa'ha tadi seakan-akan Nabi menyuruh angkat terus mutlaqan. Walam yakul minha ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi sahabat pun tak makan. Wa wajjahahu ba'duhum bi anna al-mutasaddiqa tasaddaqa bihi alaihi wa alaihim. Nah. Terus وحصته وحصته لم تخرج عن ملك المتصدق وهي غير متميزة لكن المعروف. Jadi kerana wajah ba'duhum, kenapa? Kerana mutasaddiq, orang yang bersedekah tu, tasaddaqa bihi alaihi wa alaihim, kerana dia sedekah kepada orang yang dia nak bagi tadi dan juga kepada semua. Ini Sayyidina Salman bagi dekat Rasulullah dan kepada sahabat. Tamam? Wa hissatuhu lam takhruj an milkil mutasaddiq. Hissatuhu maksudnya bahagian orang yang diberi sedekah tadi ni, bahagian Nabi tu tak keluar daripada milik mutasaddiq tadi. Hissatuhu lam takhruj an milkil mutasaddiq wa hiya ghairu mutamayyizah lakin al-ma'ruf fi kutub as-siyar wa huwa as-sahih kama qalahu al-wali al-iraqi annahu qala sallallahu alaihi wasallam li sahbihi qulu wa amsaka. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa ghairuhuma min turuqin adidah. Jadi dalam riwayat seolah kata bila mana Nabi SAW diberi sedekah oleh Sayyidina Salman, maka bila Nabi kata irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah, seolah kata ni diangkat mutlak, suruh diangkat terus, hatta sahabat pun tak boleh. Tapi kerana sebahagian ulama taujihkan kalam tadi kerana apa? Kerana orang yang bersedekah tadi, dia bersedekah kepada kedua-dua pihak. Kepada orang yang dia khususkan tadi dan juga kepada orang yang ada mahaulah, yang ada di keliling dia. Wa hissatuhu lam takhruj an milkil mutasaddiq wa hiya ghairu mutamayyizah. Jadi di sini bila mana dia punya hissah, bahagian dia ada lagi dalam bahagian yang mutasaddiq, yang orang bagi sedekah tu ambil, maka dia kata irfa'ha, disuruh angkat tadi ni, maka seolah-olah tidak ada beza, suruh dia angkat semua maksudnya. Itu dia kata angkat semua. Kerana bahagian dia ada dalam tu juga, dan dia pula musytarak di antara dia dengan semua orang yang diberi sedekah. Kerana dia ada bahagian di dalam tu, maksud tidak boleh dibezakan ni bahagian kamu, ni bahagian mereka. Kecuali kalau dia kata angkat yang bahagian saya ni, bahagian ni yang kamu sedekah dekat alaihim, itu tak apa bagi kat mereka. Tak disebut macam tu. Dia satu bekah. Bila dia kata saya ni sedekah kepada kamu dan juga kepada sahabat-sahabat kamu. Dan maksud dia dalam bahagian tu ada bahagian Nabi lah. Maka Nabi kata irfa'ha. Irfa'ha maksudnya irfa' mutlaqan, angkat semua. Kenapa? Kerana semua bahagian tadi tidak ada dibahagikan, tak ada perbezaan.
maka seolah-olah tu semua hissah tadi masih lagi dikembalikan semula kepada milik mutasaddiq. Ambil balik, kata dia. Ambil balik tadi walaupun, sebab apa? Sebab dia tak bahagi dua. Kalau dia bahagi dua, ini untuk Rasulullah, yang ini untuk para sahabat Nabi. Ataupun dia bawa dua bekah. Ini untuk sahabat, ini untuk Nabi. Boleh tak Nabi kata irfa'ha, bahagian saya ni angkat, bahagian sahabat tak apalah. Tapi Nabi suruh angkat semua sekali, kerana duduk dalam satu bekah. Faham? Tu maksud dia. Sebahagian lagi kata tak. Ada riwayat yang lain disebut kata sebenarnya dalam riwayat Al-Imam Iraqi dan ini sahih. Katanya Nabi mengatakan kepada sahabat, kulu. Nabi kata makan. Aku yang tak makan. Huwa amsaka. Dan yang ini huwa amsak. Nabi tahan tak makan, sahabat makan. Sedekah yang diberikan. Dari riwayat Imam Ahmad. Terus وحمل هذا الحديث وحمل هذا الحديث وحمل هذا الحديث على أن المراد يرفعها عني لا مطلقا فلا ينافي أن أصحابه أكلوه لكن بعد أن جعله سلمان كله صدقة عليهم. نعم. قال العصام. يعني حمل هذا الحديث على أن المراد ارفعها عني لا مطلقا فلا ينافي أن أصحابه أكلوه لكن بعد أن جعله سلمان كله صدقة عليهم. كذا قال العصام. Jadi apa ni, kalau kita tanggung hadis ni dengan maksud irfa'ha anni la mutlaqan. Jadi irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Maksudnya irfa'ha anni, angkat daripada aku, dia secara mutlak. Maka tidak menafikan bahawa sahabat Nabi makan. Yang tak makan Nabi saja. Lakin ba'da an ja'alahu Salman kullahu sadaqatan alaihim. Sehinggalah, tapi selepas Sayyidina Salman menjadikan seluruh rutab tadi sedekah kepada sahabat Nabi, barulah mereka makan. Kata qala al-Isam, kata Imam Isam. Wa ta'aqqabahu al-Munawi. Imam Munawi mengkomentar balik apa yang diucapkan oleh Isam, bi annahu la dalila fil hadits ala hadhihi al-ba'diyah. Imam Munawi kata tak ada dalil dengan apa yang disebutkan oleh Isam. Wala qarinata turshidu li hadhihi al-qadiyah. Dan juga tidak ada qarinah yang membantu untuk mengeluarkan pandangan sedemikian. Maksud Nabi suruh angkat kat dia saja, lepas tu sahabat makan. Dalam hadis tidak ada qarinah tu. Fal aula an yuqal inna min qasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna lahu at-tasarrufa fi malil ghairi bighairi idzni. Dan jawapan yang paling tepat daripada dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam antara khususiatnya, baginda boleh untuk tasarruf pada harta orang lain bighairi idzni, tanpa izin orang tersebut. Nabi boleh guna harta orang lain, Nabi boleh bagi arahan dengan harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Fa abahahu lahum, wa lam yakul ma'ahum li'annahu sadaqah. Jadi sebenarnya kalau kita bincang balik, hadhihi sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Bahagian kamu suruh angkat tak apalah. Bahagian orang lain macam mana pula? Kan tu harta milik depa. Tak, Nabi antara khususiatnya Nabi boleh tasarruf dengan harta orang lain. Tu walaupun tu milik sahabat, Nabi kata angkat semua. Tak boleh makan. Maka sahabat tak boleh makan pada waktu tersebut kerana seolah-olah jadi milik Nabi SAW. Kerana tu hak Nabi SAW. Walaupun ada hak sahabat dari segi hukum, dari segi zahir, sahabat boleh makan kerana tu hak mereka. Kerana khususiat tak boleh makan sedekah ni Nabi saja. Tapi Nabi boleh tasarruf dengan semua pada waktu tu tidak boleh makan. Kerana seolah tu satu harta, iaitu harta Nabi SAW. Faham? Itu maksudnya. Jadi jawapan paling kuat daripada dia, itu khususiat Nabi. Khususiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus فإن لا نأكل الصدقة أي لأنها لا تليق بجنابه صلى الله عليه وسلم لما فيها من معنى الترحم. نعم. فإن لا نأكل الصدقة. Kenapa? Karena dia tidak layak bagi janabin Nabi, pada kedudukan dan juga keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena padanya makna tarahum, makna kesian. Jadi bagi itu kerana kesian kepada Nabi SAW. Tak boleh. Wa urida ala dhalika annahu, macam kita lah, tengok jumpa sultan, kita bagi sedekah kat dia. Lepas tu jumpa dengan guru, dengan masyayikh, jangan sebut sedekah. Ni sedekah kat ustaz. Oi, macam miskin pula saya. Macam saya ni perlu sangat saja. Tak, ni hadiah dekat ustaz. Macam tu. Ni hadiah kat tok guru ni. Ni hadiah dekat kalau jumpa sultan, bawa main dengan barang-barang kata. Kita bawa main kitab apa semua bagi dekat ni, nak bagi hadiah kat sultan ni. Pergi sebut kat dia, ni sedekah kat tuanku lah. Sedekah tu. Tuanku akan kata, boy, aku raja ni.
Guna perkataan sedekah tadi pun nampak macam kesian. Seolah-olah macam bagi tu kesian pula. Hadiah. Hadiah ikram. Sedekah ni tarahum. Kesian kita dengan orang tadi. Jangan guna sedekah kepada yang tidak sepatut. Lepas tu kita kalau nak baca Fatihah kepada Rasulullah, jangan sebut sedekah. Kita sama-sama sedekahkan Fatihah kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Oi, sedekah. Hadiahkan Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Macam kata Allah, sedekah hadiah lebih kurang. Mana sama? Ni tak sama. Sedekah tarahum. Hadiah ikram. Beza. Jadi kena bezakan. Itu penting bahasa. Kena tahu furuq fil lughah, kena tahu. Wa urida ala dhalika annahu jaa fi riwayatin annahu akala min syati sadaqatin aqadatha barirah wa qala sadaqatun 'alayha wa hadiyatun lana. Nampak tak? Jadi ada riwayat lagi disebut, kata ada je Nabi makan sedekah. Nabi makan harta sedekah pun ada. Bukti dia ada satu hari orang bagi sedekah daging kambing yang disedekahkan kepada Barirah. Barirah siapa dia? Barirah hamba Nabi, jariah Nabi SAW. Kemudian bila dimaklumkan oleh Sayyidatina Aisyah, ini sedekah ya Rasulullah kepada Sayyidatina Barirah, kepada Barirah, maka Nabi kata sadaqatun 'alaiha wa hadiyatun lana. Sedekah kat dia, hadiah kat kita. Mula-mula sedekah dekat Barirah. Bila Barirah main letak dalam rumah ni, dah jadi milik Barirah dah. Maka seolah-olah dia bagi hadiah kepada Nabi SAW pada waktu tersebut. Faham? Kemudian dijawab oleh para ulama. Tak, kalau kata ikut yang ni, yang rad ni, dia kata apa? Urida ala zalik. Maksudnya dia nak kata Nabi pun makan sedekah juga tu, jelas-jelas sedekah. Cuma Nabi ubah ayat tadi je. Sedekah kat dia, hadiah kat kita. Ujiba anhu bi annahu huna innama ubiha lahumul akl fala yamlikuna shay'an illa bilizdirad atau bil wad'i fil fami ala khilaf syahir. Jadi kata sini apa dia? Bi annahu huna innama ubiha lahumul akl. Yani diharuskan kepada mereka untuk makan. Fala yamlikuna shay'an illa bilizdirad. Tidak dimiliki bizdirad, izdirad. Cuba tengok. Atau bil wad'i fil fami, ataupun diletakkan dalam mulut, ala khilafis syahir. Wa amma Barirah famalakat syata milkan munajjaza thumma yahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam arada nafsahu faqat. Apa dia bil izdirad? Meneguk, bala'aha bisur'atin, telan. Kita tengok. Li'annahu huna innama ubiha lahumul akl fala yamlikuna shay'an illa bilizdirad. Bala'ahu, telan tu. izdarada al-luqmata bala'aha bisur'atin yamdaw hilan wa yazdaridu hilan. Satu je. Dia apa kaitan ni? Bi'annahu huna innama ubiha lahumul aklu. Sadaqatun 'alaiha wa hadiyatun lana wa ujiba anhu bi'annahu huna innama ubiha lahumul aklu fala yamlikuna shay'an illa bilizdirad aw bil wad'i fil fami 'ala khilafis syahir. Allahu a'lam. Ini maksud dia nak bagi tahu kata urida ala zalika annahu jaa fi riwayah. Jadi ada riwayat yang sebut tadi macam kita katakan, orang bagi hadiah kepada orang bagi sedekah kepada Barirah dengan seekor kambing, dengan kambing. Annahu akala min syati sadaqatin. Nabi pernah makan daging sedekah kambing yang diberikan akhadhatha Barirah, yang telah diambil oleh Barirah. Wa qala, kata Nabi, sadaqatun 'alaiha wa hadiyatun lana. Disedekah kepada dia, hadiah kepada kita.
Wa ujiba anhu, jadi dijawab dengan apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, tentang perkara ini, bi annahu huna innama ubiha lahumul akl, bahawa di sini yang diharuskan adalah makan. Fala yamlikuna syai'an illa bil izdirak, dan tidak menjadi milik dengan sesuatu harta tersebut melainkan dengan izdirak, au bil wad'i fil fami, iaitu dengan ditelan ataupun dimasukkan ke dalam mulut, ala khilafis syahir, dengan khilaf yang masyhur tentang masalah tersebut. Jadi nak jadi milik seseorang tadi kalau benda tu telah masuk ke dalam perut kita, tamam, ataupun telah kita makan benda tersebut. Jadi itu yang dimaksudkan dengan akal. Allahu'alam, saya tak tahu penjelas ni apa dia sebab kenapa disebutkan apa ni ra' tu, macam mana maksud dia. Tak apa, kita ni dulu, tangguh dulu waktu. Wa amma Barirah, itu kita tangguh, nanti kita tengok balik. Wa amma Barirah famalakat asyatu milkan munajjaza, thumma yahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam arada nafsahu faqat. Jadi Barirah memiliki kambing tersebut milkan munajjaz, ya. Cuba tengok. Dan kemudian kata lagi wahdiyatul lana, itu ihtimal bahawa hadiah tadi milik Nabi sahaja. Arada nafsahu faqat, bukan lana tadi kepada semua orang. Sadaqatun 'alaiha wa hadiyatun lana. Lana tu maksudnya apa dia? Li maksudnya. Wa ata bin nuni ad-dalatu 'ala at-ta'zim. Tu Nabi datangkan dengan na, hadiyatun lana, perkataan na tadi li ta'zim, al-la'iqi bi maqamihi asy-syarifi, kerana itu layak dengan kedudukan Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut khalaqna, kami menciptakan. Kami itu berarti ta'zim, bukan maksud kami menciptakan dengan bantuan orang dan sebagainya. Kan guna Allah Ta'ala pun guna na juga. Bina tu li ta'zim. Tahaddusan bin ni'mati, untuk maklumkan dengan nikmat Allah. Wa yahtamil annahu arada nafsahu wa ghairahu min sa'iril anbiya, dan juga mungkin Nabi maksudkan hadiyatun lana, na tadi bukan hanya Nabi saja, kepada para Nabi juga macam tu. Kama qalahu ba'du syurrah bina'an ala annahum mithluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tahrimi as-sadaqah alaihim wa fi dhalika khilafun syahir. Karena ni kalau kata ikut pandangan tersebut, maknanya para nabi yang terdahulu juga haram bagi mereka makan sedekah. Dibenarkan makan hadiah saja. Hadiah boleh dalam syarat. Tamam? Itu kita yang tadi ni itu kita tengok nanti insya-Allah. Terus qauluhu qala ay Buraidah. Naam. وقوله فرفعها أي عنه صلى الله عليه وسلم لا مطلقا على ما تقدم. قوله فجاء الغد بمثله بنصب الغد أي فجاء سلمان في الغد بمثل ما جاء به أولا. كمان قال فرفعها قال بريدة. نعم. ارفعها فإنا لا نأكل صدقة. 94 kan. Kemudian qala, yani qala siapa ni? Qala Buraidah, perawi hadis ni. Dia yang sebut farafa'aha, kemudian Sayyidina Salman pun mengangkat bekas tadi, maidah tersebut. Ai anhu, mengangkat bekas tadi daripada Nabi SAW, la mutlaqan ala ma taqaddam. Maksudnya Nabi beliau mengangkat bekas hadiah tadi daripada Nabi, tapi bukan diangkat semua. Diangkat daripada Rasulullah saja, kemudian diberi kepada sahabat Nabi, seperti mana yang disyarahkan tadi. Maksudnya sahabat makan. Qauluhu faja'a al-ghada والمراد من الغد وقت آخر وإن لم يكن هو فجاء الغد بمثله بنصب الغد أي فجاء سلمان في الغد بمثل ما جاء به أولا. Jadi apa ni, ghad tadi dibaca dengan nasab, dibacakan dengan fathah, faja'a al-ghada, dengan nasabkan ghad, ay faja'a Salmanu fil ghadi bimithli ma ja'a bihi awwalan. Kadang Sayyidina Salman datang pada esok harinya dengan apa yang dibawanya semalam. Wal muradu minal ghadi waqtun akhar. Maksud ghad di sini apa dia? Bukan esok. Maksudnya waktu yang lain. Jangan faham di sini ghad tu esok tu terus. Hari ni bawa, esok
bawa pula hari lain. Tak, mungkin hari lain. Maksudnya waktun akhar wa illam yakun huwal yaum ba'dal yaumil awal. Walaupun dia bukan hari selepas hari yang pertama. Kita biasanya ni hari ni, esok dia panggil ghad. Semalam dia panggil ams. Hari sebelum hari yang kita duduk tu dipanggil ams. Hari yang selepas hari yang kita duduk tu dipanggil ghad. Jadi ghad di sini bukan makna yaum ba'dal yaumil awal. Bukan selepas hari yang kita duduk ni dipanggil ghad, maksud dia begitu. Guna ghad di sini maksud waktun akhar. Jadi maksudnya Sayyidina Salman datang pada waktu yang lain. Jadi kalau nak terjemah kitab ni, jadi jangan terjemah pada keesokan harinya Sayyidina Salman pun membawa kembali bekah yang lain pula. Tak. Pada waktu yang lainnya Sayyidina Salman bawa bekah yang lain pula. Ni dalil orang ni baca syarah para ulama. Kalau orang tu terjemah macam tu, maknanya dia ni baca syarah. Kalau tak terjemah macam tu, maksudnya terjemah harfan biharfin, lughah semata-mata. Jadi terjemahan orang yang membaca syarah para ulama, dia akan lebih daqiq dan akan lebih kuat. Lepas tu bila kita baca terjemahan tadi, kita akan tahu itu syarahan dia apa dia. Kenapa dia terjemah ghad tadi dengan makna hari yang, pada hari yang berikutnya, ataupun pada hari yang seterusnya nanti. Dan pada satu hari yang lain, beliau datang bawa. Dengan pada keesokan harinya. Kita dapat beza terjemahan tersebut dengan macam mana dia memahami apa yang difahami oleh para masyayikh ketika mensyarahkan kitab ini. Faham tak maksudnya? Betul. قوله فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا أي أهو صدقة أو هدية كما تقدم. قوله فقال هدية لك تقدم حكمة تكبيره هنا باللام وحكمة الاختصار عليه صلى الله عليه وسلم. قدم حكمة تعبيره. تقدم حكمة تعبيره هنا باللام وحكمة الاختصار عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا جواب. فقال هدية لك أي تقدم حكمة تعبيره هنا باللام. Jadi kita dah sebut dah sini sebelum ni. Kenapa diletakkan ta'bir dengan lam? Kemudian kenapa diletakkan ta'bir dengan ala? Jadi kita dah tengok kan beza di antara hadiah dengan sedekah. Faqala Rasulullah, kita berhenti sekejap makan nasi lemak dulu. Lepas tu baru sambung balik selepas 15 minit insya-Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi